Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna hayyinun layyinun kal jamalil anif in qida in qada wa in unikha ala sakhratin istanakha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sadaqallahul azim, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, tatimmus salihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kita pelbagai nikmat yang mana sekiranya kita hitung, kita halusi, kita ulang-ulang balik, tadabbur semula nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada diri kita. Kurniakan kita pasangan, kurniakan kita anak-anak, kurniakan kita pelbagai nikmat, kurniakan kita ilmu pengetahuan agama, kurniakan kita taufik untuk mengamalkan perintah Allah, kurniakan kita keamanan di dalam negara, keselamatan di dalam negara. Maka sekiranya kita hitung firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung, melihat semula nikmat-nikmat, rezeki-rezeki yang telah Allah Taala kurniakan kepada kita, la tuhsuha, nescaya tidak akan dapat kita hitung begitu banyak nikmat Allah telah beri pada kita. Dia memulakan Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku umpama bintang-bintang di langit. Bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum, mana-mana yang kalian ambil tauladan, mana-mana para sahabat yang kalian ambil pengajaran, mengambil cara hidup mereka, mengambil akhlak mereka, mengambil kisah kehidupan mereka yang agung. Kata Nabi, bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum, mana-mana yang kalian ikuti, pasti kalian akan berjaya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ashabi kan nujum, sahabatku umpama bintang-bintang di langit. Bi ayyi ashabi khairul qurun qarni, kata Nabi, sebaik-baik kurun-kurunku. Summal ladina yalunahum, kemudian selepas pada mereka sahabat. Kurunku, kurun Nabi iaitu kurun para sahabat. Summal ladina yalunahum, kemudian selepas pada mereka kurun at-tabi'in, selepas pada mereka tabi'in. Summal ladina yalunahum, kemudian selepas pada mereka. Jadi hadirin yang mulakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi telah beri nasihat kepada kita, berikan galakan kepada kita, berikan kata-kata yang seharusnya kita tulis dengan tinta emas, bahawa untuk kita berjaya perlulah kita mengikuti kisah tauladan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in.
Sehingga Allah SWT telah berfirman di dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah SWT telah redha kepada mereka dan mereka telah meredai Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan Allah Taala telah beri kepada para sahabat. Allah takdimkan, Allah mengkedepankan keredaan aku kepada mereka dan mereka telah redha kepada aku. Subhanallah, kemuliaan yang Allah Taala beri kepada para sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya title Ridwanullahi alaih akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada ahli syurga yang telah selamat semuanya di dalam syurga. Nanti satu ketika ahli syurga telah kekal di dalam syurga. Ahli neraka waliyazubillah telah kekal di dalam api neraka. Tidak ada lagi orang beriman dalam api neraka lepas jutaan tahun, ratusan tahun di dalam api neraka. Maka telah Allah Ta'ala asingkan ahli syurga telah masuk pada syurga, ahli neraka kekal dalam api neraka. Maka Allah Ta'ala tambahkan lagi nikmat, tambahkan lagi nikmat, tambahkan lagi nikmat. Sehingga nikmat yang paling besar Allah Ta'ala kata, maukah aku berikan nikmat kepada kamu, wahai ahli syurga, wahai hamba-hambaku. Ahli syurga merasakan bahawa ya Allah, kami sudah tenggelam dalam nikmat-Mu, dalam rahmat-Mu, dalam pengampunan-Mu, maghfirah-Mu. Kami tak tahu lagi apa yang Engkau nak bagi pada kami. Kami dah rasa begitu sangat cukup dah. Subhanallah, telah tenggelam dengan nikmat sehingga dah rasa cukup. Allah Ta'ala bagi tahu, hari ini aku akan memutuskan kematian. Yakni lepas pada ni kalian tidak akan mati buat selama-lamanya. Ahli neraka akan kekal dalam api neraka, waliyazubillah, dan ahli syurga akan kekal dalam syurga. Allah jadikan kami di kalangan mereka. Dan Allah Ta'ala ini aku bagi kepada kalian radhiyallahu an ridwanullahi alaihim. Allah telah redha kepada kalian semua. Title redha ni adalah satu nikmat yang begitu besar dalam syurga nanti. Tetapi radhiyallahu anhum ni telah didapati oleh para sahabat atas muka bumi lagi. Nabi banyak kali pesan kepada para sahabat, kalian mahu tak aku bagi tahu kepada kalian calon-calon ahli syurga? Bahkan ya Rasulullah beritahu sebentar lagi ada seorang calon ahli syurga akan masuk ke dalam masjid. Ini dalam majlis Nabi, dalam Masjid Nabawi. Sahabat pun teruskan bersama Nabi dan tunggu-tunggu mana-mana kalau ada orang masuk. Maka ada satu orang sahabat Ansar telah masuk dalam keadaan janggutnya masih basah lagi dengan air wuduk, tangannya pegang sepatu, masuk dan sembahyang 2 rakaat dan pergi. Hari yang kedua pun Nabi beritahu juga, maukah kalian aku tunjukkan kalian calon ahli syurga? Bahkan ya Rasulullah, sebentar lagi akan ada satu orang masuk untuk solat. Sahabat masih kekal dalam majlis Nabi dan menunggu juga siapakah calon-calon itu. Maka telah datang orang yang sama juga untuk datang untuk solat 2 rakaat dan telah pergi. Perkara ini telah berlaku 3 hari berturut-turut. Tengok ada yang mulakan Allah SWT. Di dunia lagi Nabi dah beritahu fulan ahli syurga, calon ahli syurga. Sayyidina Bilal calon ahli syurga. Asyara mubasyirina fil jannah, 10 orang yang dijamin syurga. Telah Nabi sebutkan dalam hadis, Nabi telah bagi tahu pada para sahabat 10 orang yang dijamin syurga. Khulafa ar-rasyidin dan sahabat-sahabat yang lain. Zubair bin Auf, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Uthman bin Maz'un, Sayyidina Talha dan sebagainya. Dalam riwayat lain Nabi tahu, saya telah mendengar tapak kaki sahabatku di syurga ketika aku Isra' dan Mi'raj. Tapak kaki siapa? Tapak kaki Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Ini adalah busyra, berita gembira kepada khususnya Sayyidina Bilal bahawa Sayyidina Bilal adalah ahli syurga. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Nabi itu mereka ni ketua kepada pemuda syurga. Mereka ni calon ahli syurga. Ramai lagi para sahabat yang Nabi beritahu mereka adalah calon-calon ahli syurga. Subhanallah, mereka telah disihatkan ahli syurga di atas muka bumi lagi. Dan umumnya para sahabat Allah SWT beri title kepada mereka radhiyallahu anhum. Allah telah redha kepada mereka. Tetapi hadirin mulakan Allah SWT, sikit pun pengharapan mereka, amalan mereka sikit pun tak berkurangan. Bahkan lebih sungguh-sungguh lagi untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah hari ini kita akan berbicarakan tentang seorang para sahabat, serba sedikit tentang kehidupan mereka. Semoga menjadi tauladan
dalam kehidupan kita. Siapakah sahabat yang kita akan bincangkan pada hari ini? Sahabat yang akan saya bincangkan pada hari ini iaitu Sayyidina Abdullah ibnu Rawaha. Sayyidina Abdullah ibnu Rawaha. Siapakah sahabat ini? Sahabat ini adalah seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi. Sayyidina Abdullah ibnu Rawaha ni dia mempunyai 3 keistimewaannya. Pertama, Sayyidina Abdullah ibnu Rawaha ni adalah penghafaz Al-Quran. Subhanallah, hadiah mulakan Allah Subhanahu taala. Para sahabat bersungguh-sungguh untuk menghafaz Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Maka kita pun ada niat juga untuk ikut para sahabat menghafaz Al-Quran. Tak banyak, sikit-sikit. Mula-mula dengan 10 surah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara surah Al-Fil sampai surah An-Nas. Cukup 10 surah. Al-Fi'il. Li'ilafi Quraisy. Ara'aita alladhi inna a'tayna qul ya ayyuhal kafirun idza jaa'a nasrullahi wal fath tabbat yada abi lahabin wa tabb qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Kan, kita cuba hafal sikit-sikit. Alhamdulillah ramai di kalangan kita yang dah hafaz. Bagus. Kalau yang belum, kita cuba. Kan, sama ada belajar dengan guru, buka kan audio-audio dengar masyayikh-masyayikh baca, para ustaz, para guru baca kan surah Al-Fil. Baca dengar banyak kali, nanti kita akan ingat. Kita bawa dalam sembahyang fardu kita, sembahyang zuhur, sembahyang asar. Walaupun kita berjemaah, kita disunatkan untuk membaca surah. Kita jadi makmum. Rakaat pertama baca Alam Tara Kaif. Rakaat kedua baca Li'ilafi Quraisy. Tak adalah kalau kita ni hafal 3 surah je, 4 surah je. Kuliah, Qul a'udzu binnas. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu falaq. Tak boleh ke itu saja Ustaz? Boleh, alhamdulillah, itu pun dah bagus dah. Tapi kita tingkat sedikit demi sedikit. Kalau bank kita fikir macam mana boleh meningkat supaya cukup keperluan kita. Kenderaan boleh meningkat. Macamlah pelajaran ni, ilmu tentang Al-Quran khususnya, kita tingkat sedikit demi sedikit. Mula dengan 10 surah, Kuliah, Alam Tara Kaif sehingga An-Nas. Dah lancar, naik sikit-sikit, sama ada naik daripada atas dia Wailul likulli humazatil lumazah, naik lagi Wal Asri, ataupun mula daripada Wadduha sampai An-Nas. Wadduha, Alam Nashrah, Wattini Wazzaitun, Iqra' bismi Rabb, Inna anzalna, Lam yakunil ladzi idza zulzilatil wal 'adiyati dhabha, Al-qari'atul malqari'ah, Alhaakumut takatsur, Wal 'asri, Wailul likulli humazatil lumazah. Sikit-sikit. Insya-Allah lama-lama kita akan mendapat kebaikan yang besar. Quran ni semuanya ada kebaikan yang besar. Melihatnya, memandangnya, mendengarnya, apatah lagi membacanya, apatah lagi menghafaznya, apatah lagi mengamalkannya. Daripada hafaz 10 surah, kita bukalah tadabbur balik. Dalam Tarakai ni cerita pasal apa? Masya-Allah. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Kami utuskan kepada mereka burung ababil, kepada tentera Abraha yang ingin memusnahkan Kaabah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Kami telah campakkan kepada mereka tentera Abraha, tentera bergajah, dengan batu-batu daripada api neraka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah telah jadikan mereka, hancurlah binasa mereka seperti daun yang dimakan ular. Kita tadabbur seronok sikit-sikit. Li'ilafi Quraisy dan sebagainya, kita sedikit-sedikit, insya-Allah memberi kesan dalam hati kita dan kehidupan kita. Kembali kepada Sayyidina Abdullah ibnu Rawaha. Keistimewaan beliau, pertama, beliau ni adalah sahabat Nabi yang telah menghafaz Al-Quran. Telah menghafaz Al-Quran. Dan yang kedua, keistimewaan Sayyidina Abdullah ibnu Rawaha ni apa? Beliau ni juga adalah ahli syair. Beliau juga adalah ahli syair. Kan, kata-katanya yang begitu hebat, begitu lunak, memberi semangat kepada umat, memberi galakan kepada orang Islam, memberi galakan kepada tentera perang. Jadi ahli syair ni apa? Maksudnya satu orang yang hebatlah dalam berbicara, pakar dalam berbicara, kan? Khusus digunakan untuk kebaikan Islam.
Dan yang ketiga di antaranya keistimewaan Sayyidina Abdullah ibnu Rawahah ini adalah beliau juga adalah panglima perang, berani mati syahid, berani di medan perang, kan, untuk berani menyebarkan agama Allah Subhanahu taala. Jadi di tiga ni di antara keistimewaan Sayyidina Abdullah ibnu Rawahah. Jadi kisah di antara penghafaz Al-Quran Sayyidina Abdullah ibn Rawahah ni apa? Satu ketika Sayyidina Abdullah ibn Rawahah ni umumnya para sahabat dia ada hamba sahaya. Para sahabat ada hamba sahaya. Dan ketika itu syariat Islam membenarkan hamba sahaya boleh digauli seperti isteri sendiri. Cumanya tidaklah mereka ni tak malu kepada isteri mereka. Kadang isteri mereka tak benarkan menggauli hamba-hamba sahaya, tapi hukumnya halal. Maka Abdullah bin Rawahah satu ketika ini menyorok-nyorok ketika isterinya telah tidur, kan, maka isterinya telah maka ketika isterinya telah tidur, Sayyidina Abdullah bin Rawahah telah bangun, perlahan-perlahan pergi kepada hamba sahaya perempuan dia untuk dia bersama. Jadi dia cepat-cepat bersama. Ketika sedang bersama, isterinya telah perasan. Isteri Abdullah bin Rawahah telah perasan. Maka dia telah bangun. Dia telah cari suami dia. Mana suami saya pergi ni? Kan, adakah dia mencari hamba sahaya dia, menggauli hamba sahaya ni? Maka dia mulakan Allah Subhanahu Wa Taala di sini telah nampak. Oh, betul. Ya, suami saya ni sedang bersama dengan hamba sahaya. Dia tahu hukumnya halal, tapi sebagai perasaan seorang isteri cemburu, marah, isteri berhak demikian. Maka apa yang isterinya telah buat, dia telah pergi ambil pisau. Marah sangat ni. Nak tikam. Riwayat kata ambil kerambit, nak tikam kat belakang. Jadi lepas dia ambil, dia nak tikam, Sayyidina Abdullah bin Rawahah dah selesai dah daripada hajatnya. Dia cepat-cepatlah, jangan lama-lama. Jadi bila dia patah balik, dia bertentangan dengan isteri sedang memegang kerambit tu. Jadi isteri dia kata, Sayyidina Abdullah bin Rawahah bagi tahu, apa hal dengan kamu ni? Kenapa? Apa hal dengan kamu ni pegang pisau? Kata isterinya, abang tu lah apa hal? Abang tu apa hal yang abang telah buat? Sayyidina Abdullah bin Rawahah bagi tahu, aku tak ada buat apa-apa. Dan isteri dia bagi tahu, kalaulah aku dapati abang dalam keadaan sekarang ni seperti keadaan tadi, nescaya aku akan tikam belakang abang dengan kerambit ni. Dia ulang balik, kalaulah isteri Abdullah bin Rawahah bagi tahu, kalaulah saya dapati abang sekarang seperti keadaan tadi, nescaya saya akan tikam di belakang abang dengan kerambit ni. Dia kata macam tu. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, kenapa dia tak tikam depan-depan? Kenapa isteri Abdullah bin Rawahah tak tikam depan-depan? Sebab apa? Sebab Sayyidina Abdullah bin Rawahah ni pahlawan panglima perang. Kalau berhadapan mesti isteri dia kalah. Jadi dia tak tikam lah, kan? Kalau berhadapan mesti isteri dia kalah. Isteri tahu suami dia ni panglima perang, memang hebat lah untuk mentangkis apa-apa serangan. Jadi dia tak tikam, dia cakap je, tapi dia marah. Maka suami Abdullah bin Rawahah kata, kenapa kamu marah? Apa yang telah kamu buat? Apa yang telah saya buat? Kan? Saya nampak abang telah bersama dengan hamba saya tu. Kata Abdullah bin Rawahah, kamu silap nampak tu. Kamu silap tu, kamu mamai tu. Kamu silap nampak tu, mana ada, aku okey je. Dan Sayyidina Abdullah bin Rawahah ni satu orang yang cerdik pandai, bijak pandai. Dia kata apa? Terus dia bagi tahu, sesungguhnya Allah dan Nabi telah mengharamkan untuk seseorang membaca Al-Quran dalam hal keadaan dia berhadas besar. Ini petikan statement yang telah Sayyidina Abdullah bin Rawahah bagi tahu pada isteri dia. Bila dah keadaan genting macam tu, Sayyidina Abdullah bin Rawahah bagi tahu, sesungguhnya agama telah melarang seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan dia berhadas besar, sama ada berjunub ataupun darah haid. Di sini dia kata betul. Kalau macam tu, baca.
Kalau demikian, sekarang abang baca Quran. Boleh, kalau betul abang baca Quran. Kalau betul abang tak berhadas besar, tak berjunub. Maka Sayyidina Abdullah bin Rawah telahlah membaca 3 ayat. Telah membaca 3 ayat yang berbunyi ayat Al-Quran. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas Sayyidina Abdullah bin Rawah membaca 3 ayat, terus isteri dia berkata, amantu billah wa kazzabtul basar. Atau kazzabtul basari. Kazzabtu basari. Apa dia tuan-tuan? Isteri Abdullah bin Rawahah ni, seorang sahabat di kalangan wanita yang betul mantap imannya. Dia kata apa? Aku membenarkan kata-kata Allah dan aku mendustakan pandangan mataku. Allah. Kan? Sahabat ni tuan-tuan, bila ayat Quran didendangkan, diletakkan di atas kepala mereka, maka semua akhlak, sikap, marah, tunduk kepada kalamullah, perintah Allah SWT. Ini tak boleh dilawan oleh para sahabat, lelaki maupun wanita. Macam tu juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, satu ketika dia begitu marah dengan ada beberapa urusan. Begitu marah. Jadi kalau Sayyidina Umar ni kalau dah marah tuan-tuan, tak ada siapa orang pun yang berani untuk coolkan dia, tenangkan dia. Tak ada orang berani. Kalau zaman Sayyidina Abu Bakar, lepas Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, tak ada satu orang pun yang berani untuk mententeramkan Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar marah. Tapi Sayyidina Abbas, kalau tak silap saya, ataupun Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia tahu, dia telah mendapat petunjuk daripada Allah. Dia kata, macam mana keadaan pun Amirul Mukminin Sayyidina Umar, apabila didendangkan bacaan Quran, dia akan luluh, dia akan menangis, dia akan rendah diri, dia akan bertaubat pada Allah. Jadi sahabat-sahabat tahu, bila Sayyidina Umar nak marah ya, cepat-cepat dia baca Quran. Walaupun yang baca Quran tu orang jauh. Contoh Sayyidina Umar marah di satu majlis, orang majlis yang lain dengar Sayyidina Umar tengah mengamuk, dia terus menjerit dengan membaca Quran. Sayyidina Umar dengar daripada jauh ayat Quran didendangkan, terus Sayyidina Umar akan cool. Tengok sifat para sahabat tuan-tuan. Kita bila kalau dah marah, hilang sabar. Orang kata sallu ala nabi, salawatlah ke atas nabi. Qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Qul masya-Allah. Qul la haula wala quwwata illa, katakanlah la haula. Tak ada dah hilang dah marah dah kita. Tapi sifat para sahabat, apabila apa tuan-tuan, apabila ada kemarahan, dendam, benci, dan bila Quran je selesai. Kan, peperangan, fitnah telah berlaku antara umat Islam. Apabila salah di kalangan mereka telah angkat Quran, maka peperangan telah dihentikan. Walaupun mereka pernah ada niat untuk berperang sesama Islam, apabila Quran telah diangkat, diunjung, kita berhenti berperang, maka semua berhenti berperang. Subhanallah, ini sifat mereka. Jadi esok paginya lepas subuh Sayyidina Abdullah bin Rawahah telah berjemaah dengan Nabi dan telah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah yang berlaku kepada diri dia dan isterinya di malam tadi. Tadi sambungan cerita Abdullah bin Rawahah tu, Sayyidina Abdullah bin Rawahah esok subuhnya telah menceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, malam tadi sekian saya datang kepada hamba saya. Lepas tu isteri saya telah perasan, dia hampir untuk menikam saya, dan saya telah membaca, saya bagi tahu orang yang berhadas berjunub tidak boleh baca Quran, maka saya telah membaca 3 ayat. Maka isteri saya telah berkata, aku beriman dengan kalamullah dan aku mendustakan pandangan mata. Rasulullah telah tersenyum. Dan Sayyidina Abdullah bin Rawahah bagi tahu apa? 3 ayat yang aku baca tadi tu bukan ayat Al-Quran, tetapi syair yang telah didendangkan dengan cara bacaan Al-Quran. Tengok tuan-tuan, bijaksananya, hikmahnya seorang suami. Jadi kalau isteri kita tengah marah tu, kita pandai-pandailah pujuk, kan, ajaklah buat perkara yang dia suka. Jadi Nabi telah senyum. Kata para ulama, Nabi bukan senyum apa tuan-tuan, Nabi senyum bangga kepada umat Nabi, khususnya wanita tadi, kan, dalam keadaan dia marah tetapi dia boleh membenarkan kalamullah dan mendustakan pandangan matanya. Nabi sangat bangga, Nabi sangat kagum. Nabi datang atas muka bumi seorang-seorang buat usaha agama, datang atas muka bumi seorang-seorang untuk bawa agama. Ini telah lahir para sahabat di kalangan lelaki yang begitu hebat, dan telah lahir isteri para sahabat ataupun sahabat di kalangan wanita yang begitu hebat. Ini kisah bahawa Sayyidina Abdullah bin Rawahah penghafaz Quran. Isterinya tak hafal Quran. Jadi isteri dengar mana-mana ayat Sayyidina
Abdullah ibn Rawah baca tu ayat Quran lah. Rupanya syair. Seterusnya apa dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala? Sayyidina Abdullah ibn Rawah ni kelebihan dia tadi apa? Penghafaz Quran, ahli syair, dan dia panglima perang. Panglima perang, satu ketika kisah yang dibawakan di sini adalah kisah Ghazwah Mu'tah. Ada satu peperangan, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, namanya peperangan Mu'tah. Peperangan ni adalah kerana satu ketika Nabi telah hantar utusan dakwah kepada pelbagai raja. Di antaranya Nabi telah hantar kepada Raja Busra melalui Sayyidina Haris bin Umair. Setibanya di Mu'tah, Nabi telah hantar utusan-utusan para sahabat kepada raja-raja setiap negara, setiap negeri untuk mendakwahkan kepada Islam. Cuma satu ketika Nabi hantar kepada Raja Busra dekat Kaisar, kan, di penempatannya adalah Mu'tah. Siapa yang telah Nabi hantar? Sayyidina Haris bin Umair. Nabi telah hantar utusan kepada Raja Pembesar Kaisar ni, dan utusan tu telah dibunuh. Peraturan untuk peperangan, untuk utusan, sesiapa pun tidak membenarkan pembunuhan ke atas mana-mana utusan. Maka Rasulullah SAW begitu tertekan dengan perkara tersebut, peristiwa tersebut. Lalu Nabi menyediakan angkatan tentera yang mengandungi 3,000 orang. Nabi kata, kalau macam ni kita hantar tentera perang. Mereka telah bunuh utusan kita. Nabi telah siapkan tentera perang sebanyak 3,000 orang. Dan Nabi beritahu Nabi telah melantik Sayyidina Zaid bin Harisah sebagai ketua peperangan ni. Dan Nabi bersabda, sekiranya Sayyidina Zaid meninggal dunia syahid, maka Sayyidina Ja'far bin Abi Talib akan menjadi ketua. Dan sekiranya Sayyidina Ja'far bin Abi Talib meninggal dunia syahid, maka Abdullah ibn Rawahah akan menjadi ketua. Yang tu tadi tu, kisah kita adalah Sayyidina Abdullah ibn Rawahah. Beliau diangkat menjadi ketua panglima perang yang ketiga lepas 2 orang yang pertama tu syahid. Dan Nabi itu sekiranya beliau juga syahid, maka orang-orang Islam bolehlah melantik sesiapa yang mereka suka untuk menjadi sebagai ketua. Jadi kita nak mention Sayyidina Abdullah ibn Rawah. Dan mereka ni sebanyak 3,000 orang dihantar kan kepada Kaisar. Apabila negara sana telah mendengar angkatan Islam telah datang, kerana tak puas hati utusan mereka dibunuh, maka mereka telah menyiapkan tentera sebanyak 100,000 orang. Subhanallah tuan-tuan, 3,000 orang ingin melawan 100,000 orang. Apabila mereka telah mula bergerak, Raja Rom pun tahu orang Islam telah hantar tentera ke Kaisar untuk berperang. Maka Raja Rom pun telah membantu juga dengan menghantar 100,000 orang lagi tentera. Jadi jumlah berapa tuan-tuan? 200,000 orang tentera melawan tentera orang Islam 3,000 orang. Jadi mulalah tentera tu ada merasakan takut, kan, gentar, kan. Rasa takutlah. Jadi bila orang Islam, sebahagian orang Islam ni ada rasa takut, maka Sayyidina Abdullah ibn Rawah telah melantunkan syair semangat, sehingga mereka ni lebih bersemangat lagi untuk terus. Ada yang kata kita balik dulu, ada yang kata kita hantar utusan pada Nabi bagi tahu keadaan kita ni macam mana, apa keadaannya, balik dulu ke, hantar utusan Nabi ke, hantar surat ke. Tapi Sayyidina Abdullah ibn Rawah telah lantunkan syair pemberi semangat. Kita pergi ni untuk apa? Kita pergi ni untuk Allah SWT ampunkan dosa kita. Kita pergi ni untuk mati syahid. Kita pergi ni untuk sebarkan agama. Bukan dan kita berlawan bukan kerana bilangan. Kita menang pun bukan kerana bilangan. Kita berlawan kerana Allah. Menang pun Allah Ta'ala bantu, bukan sebab bilangan, sebab bukan apa. Jadi bila Sayyidina Allah bagi semangat, maka mereka telah bersemangat semula. Wahai manusia, apa yang sedang kamu bimbangkan? Apakah maksud kamu keluar ke sini? Maksud kamu ialah untuk syahid. Kita tidak pernah pun berperang dengan menggunakan kekuatan dan bilangan tentera yang ramai. Kita berperang untuk agama. Dengan sebab agama inilah Allah telah memuliakan kita. Maralah ke hadapan. Salah satu daripada 2 kejayaan adalah pasti.
sama ada syahid ataupun kemenangan. Mendengarkan seruan itu, mereka semua telah bersemangat dan mara ke hadapan. Subhanallah. Ni fungsi ahli syair ni. Orang Arab ni sangat terkesan dengan kata-kata yang indah. Bersemangat. Jadi kita, di antara sifat kita ni sepatutnya beri semangat, galakan kepada kawan-kawan kita, pasangan kita, anak murid kita, masyarakat kita. Lebih-lebih lagi mereka ni lemah semangat, kita beri semangat. Jadi ada yang mulakan Allah Subhanahu Taala, apabila peperangan telah mara, telah rancak, maka satu demi satu telah bermula berperangan. Dan satu demi satu para sahabat telah syahid. Sehinggalah ketua perang yang pertama, Sayyidina Zaid bin Harisah, telah syahid. Maka semua orang telah laungkan, wahai Ja'far, Zaid telah syahid, maka kamu telah menjadi ketua. Maka Ja'far bin Abi Talib telah segera menggantikan ketua panglima perang. Dan lepas Sayyidina Ja'far telah bertempur sehingga Sayyidina Ja'far bin Abi Talib telah syahid, maka semua telah jerit, wahai Abdullah bin Rawahah, sesungguhnya Ja'far bin Abi Talib telah syahid, maka kamu sepatutnya menjadikan ketua di kalangan mereka. Maka dari riwayat beritahu Sayyidina Abdullah bin Rawahah baru berhenti peperangan selama 3 hari tak makan. Baru berhenti peperangan selama 3 hari tak makan, baru nak makan. Dalam riwayat kata makan kurma, dan riwayat kata makan daging, baru dia nak makan ataupun sedang makan, tiba-tiba namanya telah dilaungkan oleh tentera orang Islam. Wahai Abdullah, sesungguhnya Ja'far bin Abi Talib telah syahid, maka kamu menggantikan ketua bagi mereka. Maka terus Sayyidina Abdullah terdengar namanya direnungkan, dia tengah makan kurma ataupun daging, dia telah jampak. Sesungguhnya begitu lama sekali untuk dihabiskan kurma dan daging. Maka dia telah bangun dan bertempur. Maka dia memulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia mahu nak, Sayyidina Abdullah baru nak bangun untuk menyahut panggilan itu. Ketika Sayyidina Abdullah bin Rawah dalam keadaan begitu genting sekali, dalam keadaan begitu dahsyat lagi tegang, beliau mula teragak-agak, maksudnya ada rasa sedikit. Rasa sikit apa? Rasa terkenangkan tentang perkara-perkara duniawi. Macam kita lah tuan-tuan, kalau kita jauh daripada keluarga kita ni, kita akan teringatkan anak isteri kita, harta kita, hamba sahaya, kita ingatkan macam-macam lah, kebun kita, projek kita. Sahabat pun seperti manusia biasa. Walaupun mereka ni bersemangat berperang, mengamalkan agama, kecintaan kepada perkara-perkara dunia ni adalah perkara fitrah. Beliau mula teragak-agak, tiada lagi semangat dan tiada lagi kekuatan untuk melawan.